وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وقال الذين اتبعوا dan berkata oleh orang yang mengikut jadi cerita dulunya pada katanya iz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau, ketika melepas diri oleh mereka kepala-kepala yang diikut. Kepala-kepala artinya ketua-ketua yang diikut daripada segala mereka yang mengikut. Artinya mengingkar mereka yang kafir akan menyembah, akan menyesatkan mereka itu yang mengikut jadi sesat. Jadi maknanya orang yang peringkat pengaruh ketua, ketika di dalam neraka, mereka berkatanya, kami tidak bertanggungjawab tentang kesesatan orang yang mengikut. Yang mana hidup dunianya jadi peringkat yang ketua-ketua inilah yang mempengaruhkan akan pengikutnya untuk pada tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di akhirat tu mereka melepaskan diri. Seolah katanya tak bertanggungjawab. Maka di situ apabila melepas diri oleh orang yang diikuti, maka pihak orang yang mengikut pula mereka kata wa qala alladzina tabau, dan berkata oleh segala orang yang mengikut, pengikut-pengikut, dia katanya law anna lana karratan, jika bahawa boleh bagi kami itu kembali kepada dunia, sekiranya kalaulah kami dapat kembali hidup pada dunia balik, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami lepaskan diri. Maka sebab kami boleh melepaskan diri, daripada mereka itu seperti barang yang melepas, seperti ini sebagaimana melepas diri mereka itu daripada kami hari ini, hari kiamat, ketika dinampak, ketika merasai akan azab. Jadi maksudnya orang yang sebelah balik pengikut tu dia katanya sekiranya kami dapat kembali kepada hidup dunia, kami nak lepaskan diri juga, tak terpengaruh dengan mereka. Sebab ingat katanya jadi sesat, jadi sebab masuk neraka mereka sekarangnya sebab mengikut akan ketua-ketua. Apabila dia menghadapi kepada ketua-ketuanya, mereka melepaskan diri. Kau yang sesat, kaulah yang tanggung. Begitu. Maknanya masing-masing duduk dalam neraka. Tak boleh nak menyalahkan orang tu, tak boleh menyalahkan hari ini. Maka kecewa orang yang pengikut tu, mereka kena azab lagi. Lagi pulanya mereka jadi sesat tu sebab terpengaruh dengan ketua-ketua. Maka dia katanya dengan sebab mereka melepas diri, dia katanya sekiranya kalau dapat kembali kepada dunia, dapat hidup dapat balik hidup di atas dunia balik, mereka ni tak akan mengikut dah ketua-ketua. Itu cinta mereka. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim.
seperti demikian itulah memperlihat akan mereka itu oleh Allah. Allah Ta'ala bagi nampak kepada mereka akan segala amalan mereka itu, amalan buruk, amalan jahat mereka yang melaku di atas dunia tu, hal keadaan rugi atas segala mereka itu. Jadi amalan yang mereka buat pada masa hidup dunia ialah bersyirik dengan Allah, berkufur dengan Allah Ta'ala, maka itu jadi rugi mereka itu, tak dapat untungan bagi mereka, tak dapat untung bagi mereka apabila menghadapi pada hari kiamat. Jadi sembah berhala tak dapat faedah, tak dapat untung, bahkan jadi menyebabkan mereka kena azab pula. Tak macam kita orang mukmin, kita beriman, beruntung pada akhirat, kita beribadat kepada Allah Ta'ala, beruntung pada akhirat. Tetapi orang kafir, Allah Ta'ala bagi nampak kepada mereka amalan yang mereka usaha buat pada dunia itu adalah jadi kerugian bagi mereka. Letih, penat ibadat kepada berhala, tetapi jadi susah pada akhirat. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan tiada mereka itu yang menyesat dan yang kena sesat. Kedua-dua golongan, pihak pengaruh dan yang kena pengaruh tu, mereka akan tengok dia katanya, dan tiada mereka itu, siapa mereka itu yang menyesat ialah perangkat ketua-ketua dan pengaruh-pengaruh, dan yang kena sesat ialah pengikut-pengikut. Tiada dengan keluar sekalian mana mereka tak akan keluar daripada neraka. Mereka tak keluar, dengan tu tak ada makna. Tiada mereka itu dengan keluar, yakni yang keluar sekalian daripada neraka. Kemudian daripada masuknya, masuk neraka. Sebab dia mati di dalam kufur, mati di dalam kesesatan, mati dalam kufur. Apabila dah masuk neraka, tidak ada keluar daripada neraka sesama sekali. Sebab tidak ada misqala dzarratin, sedikit pun daripada iman di dalam hati mereka, tidak ada. Maka penuh dengan kafir, maka apabila masuk neraka, kekal, tidak ada keluar sama sekali. Sama saja yang mengikut dan yang diikut, yang menyesat dan yang kena sesat. Tetapi azab yang menyesat tu lebih berat daripada azab orang yang kena sesat. Tapi kedua-duanya ialah tak dapat keluar daripada neraka apabila dimasuki ke dalam neraka. Masuk cerita lain pula. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Ya ayyuhan nasu, hei segala manusia. Ini tuju kepada semua manusia, beriman atau tidak beriman. Kalau Allah Ta'ala nak tuju kepada orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, katanya begitu. Tetapi di sini tuju kepada sekalian manusia. Walaupun beriman, baik beriman atau tidak beriman. Jadi perintahan ini tuju kepada kesemua manusia. Tengok dengan bentuk seruan Allah Ta'ala, seru kepada sekalian manusia. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan olehmu. Makan oleh kamu daripada barang yang di dalam bumi itu. Makan oleh kamu daripada barang ini setengah daripada barang. Daripada barang, yakni setengah daripada barang di dalam bumi, di dalam muka bumi. Mana barang-barang yang ada pada muka bumi.
akan yang halal lagi lazat. Akan yang halal lagi lazat. Nah, maknanya begini susunan dianya. Makan oleh kamu akan yang halal lagi lazat-lazat. Kamu mesti makan benda yang halal. Kamu mesti makan benda yang halal. Lagi pulanya lazat-lazat sedap. Benda yang halal lagi pula lazat itu setengah daripada barang yang ada pada muka bumi. Setengah daripada barang yang ada di dalam, bukan dalam bumi nak dapat tu kena gali, bukan maksudnya begitu. Mana barang yang ada pada muka bumi, yang halal yang sedap tu ambil makanlah. Dengan maknanya kenapa nak kata setengah? Sebab benda-benda yang ada pada muka bumi itu tak mestinya halal, tak mestinya lazat. Seperti kayu, seperti batu, itu ada di atas muka bumi. Tetapi itu tak dimakan. Tetapi tak dimakan. Tetapi tak dimakan. Sebab tu perlu kita katanya mimma fil ardi min litab'id. Min litab'id maknanya setengah daripada barang-barang benda-benda yang ada pada muka bumi itu setengahnya yang halal, setengahnya yang halal lagi lazat, setengahnya tidak halal, setengahnya tidak lazat. Maka Allah Ta'ala suruh makan, pilih makan barang-barang yang ada di atas muka bumi itu yang halal lagi pulanya lazat. Maknanya tidak disuruh makan dengan kesemua benda di atas muka bumi. Itu pada kata mimma, setengah daripada. Maka masalah makan ni ada kalanya sunat, ada kalanya wajib, ada kalanya harus. Jadi hukum makan tu sebagaimana kita maklum, saja nak ulangi, saja nak mengingati, makan tu ada kalanya wajib makan, tapi makan ada kalanya hukum tu wajib, ada kala hukumnya sunat, ada kalanya hukumnya harus. Maka yang wajib makan, yang hukumnya wajib, ialah makan tu untuk nak mendirikan badan, untuk nak boleh kekal hidup badan kita, hidup nyawa kita, hidup diri kita, maka makan tu adalah wajib. Maknanya makan supaya tak mati dengan kelaparan. Makan sekadar tak mati dengan sebab kelaparan. Maknanya kalau orang tu menahankan daripada makan, tak makan sehingga mati, maka itu haram. Jadi mati dengan sebab tak makan, padahal makanan yang boleh nak makan tu ada, tapi dia tak makan sehingga dia mati itu dengan sebab kelaparan, itu berdosa. Berdosa besar pula. Jadi makan sekadar nak mendirikan badan, untuk nak kekalkan nyawa, itu adalah wajib. Walaupun tak kenyang sekalipun. Walaupun benda tu kurang sedap sekalipun. Sehingga katanya kalau tidak ada makanan yang lain, hanya ada bangkai, artinya ada benda najis sekalipun, boleh dimakan untuk nak menahankan nyawa, untuk nak meselamatkan nyawa daripada mati dengan sebab kelaparan. Makan dalam keadaan begitu, dengan kelakuannya begitu, ialah hukumnya wajib. Yang keduanya ialah makan hukumnya sunat. Makan adalah hukumnya sunat seperti kita makan bersama tetamu yang datang ke rumah kita. Apabila kita tetamu tu datang, ni nak cerita katanya setengah daripada makan yang sunatnya ialah makan bersama tetamu. Jadi apabila ada tetamu datang ke rumah, kita akad makanan kepada tetamu. Maka yang sunatnya kita makan bersama dengan dia.
Jangan kita akad makanan minuman, letak di depan dia, kita jemput dia makan, dia minum, tetapi kita tak makan bersama, boleh jadi dia tu terasa segan nak makan. Dia rasa segan nak makan, dia rasa malu nak makan. Maka nak bagi habis segan dia, nak habis malu dia, kita makan bersama dengan dia. Itu setengah daripada makan tu, makan yang hukumnya sunat. Apa tu lain pada tu, kebanyakannya hukum harus. Jadi makan tu dengan secara asal adalah sunat, itu harus. Tapi boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Kenapa tak sebut haram makruh? Bukan tidak ada hukum makan yang haram, hukum makan yang halal, yang makruh. Sini kita cakap pasal sebab Allah Ta'ala suruh di sini. Tilik kepada suruh di sini. Sebab firman katanya, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan olehmu, makan oleh kamu. Suruh tu, kalau dalam kaedahnya ialah kulu fi'il amar. Kulu ialah fi'il amar. Kulu ialah fi'il amar. Asal pada amar tu, dalam kaedah usul fiqhnya, asal pada fi'il amar itu memberi faedah akan menunjuk di atas wajib. Asalnya. Tetapi ada juga setengah tu dipakai makna sunat, ada kalanya dipakai makna harus. Wa idza halaltum fastadu. Apabila sudah tahallul kamu, maka hendaklah kamu berburu. Maknanya di situ suruh tetapi dikandaki akan makna ibahah. Maknanya apabila sudah tahallul, bolehlah kalau nak memburukan binatang yang mana ketika di dalam ihram tak boleh nak memburukan. Itu amar lil ibahah. Suruh tapi beri makna harus. Ada juga suruh yang menunjuk di atas makna sunat. Seperti kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi al-ana fazuruha. Suruh menziarahkan kubur itu sunat. Maka yang saya sebut katanya di sini itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kala ibahah. Kenapa tak sebut haram makruh? Tak tilik kepada suruhan di sini. Suruh tu di sini, suruh makan tu ada kala suruh wajib. Seperti suruh makan supaya nak mengkakalkan untuk nak mengelak daripada mati dengan sebab kelaparan. Itu suruh makan, suruh wajib. Kalau begitu, suruh makan bersama dengan tetamu itu suruh sunat. Begitu. Suruh makan bersama tetamu ialah suruh sunat. Suruh makan biasa, kalau lain daripada yang wajib, yang sunat tu adalah makruh. Adalah harus. Lepas tu yang haram, yang makruh kita tak nak sentuhlah di sini sebab tilik pada masalah suruh makan. Tidak cakap pasal larang. Kalau larang tu adalah larang haram, larang makruh. Kita tak nak sentuhlah di situ. Tapi adalah makruh makan pun ada, haram makan pun ada. Tapi kita tak nak cakap pasal larang di sini, kita cakap pasal suruh makan. Suruh makan ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya suruh tu suruh harus. Sekali lagi kata firman-Nya, kulu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Dikandaki tayyiban, dikandaki dengan tayyiban di sini, dia terjemuh, dia tafsir dengan kata akan yang halal. Itu halalan, lagi lazat, lagi lazat itu tafsir bagi tayyibah. Lazat itu tafsir bagi tayyiban. Asalnya tayyiban tu yang elok, yang baik. Maknanya begitu. Asalnya yang elok, yang baik.
tetapi di sini ditafsir akan makna lazat. Dengan maknanya begini, benda yang halal ialah benda yang baik. Benda yang halal ialah benda yang lazat. Katanya orang ramai itu rasanya lazat. Tapi bukan nak sedap sangat tu, bukan semuanya sedap benda halal. Tak sedap tu ikut lidah kita kan. Tengok kita ni kalau tanya buah tamar sedap ke tidak, setengah orang tu rasa tak sedap, manis saja. Manis tidak ada lemuk. Dia kata sedap, sedap buah durian lagi. Misalan, setengah orang tu dia tak suka, dia kata tak sedap. Setengah-setengah tu makanan tu pahit. Setengah orang kata tak sedap, setengah orang tu kata sedap. Jadi nak cerita katanya halalan yang halal, tayyiban yang lagi sedap-sedap, lagi lazat-lazat tu itu lazim daripada katanya halal. Jadi maksudnya nak cerita katanya benda halal tu ialah benda yang lazat. Walaupun setengah-setengah benda yang halal itu tidak sedap sekalipun, seperti ubat. Makan ubat tu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Maka kebanyakan ubat tu tak sedap. Kebanyakan ubat tu tak sedap. Jadi walaupun tak sedap sekalipun, janji halal. Janji halal. Dengan sebab kebanyakan benda halal tu adalah benda yang sedap, yang baik untuk badan. Yang baik untuk badan kita. Begitu. Apa tu katanya halalan yang halal, lagi pulanya lazat tu mengikut tabiat kita. Jadi sebab apa benda halal tu disifatkan dengan sedap. Benda halal disifatkan dengan sedap, dengan beri faham maknanya benda tak halal, benda tak sedap. Benda tak halal tu benda tak sedap. Benda halal dikira kata benda sedap. Yang tak halal dikira katanya tak sedap. Mengikut tabiat yang orang Islam ya. Tabiat orang Islam dia suka akan makanan yang halal, dia tak suka kepada makanan yang haram. Seperti daging khinzir. Kalau kita setengah orang tu muntah, kalau dia tengah-tengah duk makan, ada orang bawa daging khinzir lalu ke depan dia, dia muntah. Dia tengah-tengah makan, orang bawa daging anjing masalan di depan dia, dia muntah. Tikus dia tak boleh tengok. Dia rasa caci kepada tikus. Jadi pacingan dengan tikus. Jadi maknanya tabiat orang Islam ya. Tabiat orang Islam dia bilang sedap, bilang baik akan benda yang halal. Maka benda yang tidak halal tu tabiat orang Islamnya dia pacingan dengan benda yang diharam. Seperti tengok tikus, dia tak boleh tengok kalau nak makan. Tapi orang kafir dia makan tikus. Tengok kura-kura pun dia tak boleh nak makan, kalau ada belah perut kura-kura dia tak boleh nak makan dah. Tapi orang kafir ada makan. Jadi maknanya setiap benda halal tu dikira kata benda sedap. Itu mengikut tabiat orang Islam. Walaupun sedap di sisi orang lain, tengok daging khinzir tu nisbah bagi orang yang bukan Islam, dia kata sedap. Dia kata sedap, tetapi nisbah bagi kita orang Islam, jangan tengok ketika nak makan tu nanti tak boleh nak telan nasi. Jadi tak boleh nak makan. Jadi itu tabiat kita. Sebab tu dikatakan benda halal tu ialah benda sedap, mengikut tabiat. Ada setengah orang tu tak suka pada benda tu, setengah orang buah durian tu sedap, setengah orang tu tak suka.
Itu tabiat masing-masing, kita tak kiranya begitu, kita tilik kepada tilik dengan secara keseluruhan. Nah. Kebanyakan orang Arab tak suka buah durian. Nah, kebanyakan hmm. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan. Khutuwat asalnya langkahan. Khutuwat asalnya makna langkahan. Langkahan, langkah berjangkah dengan kaki itu asalnya. Tapi dikandaki di sini jalan syaitan. Jalan syaitan. Maknanya hiasan syaitan. Maknanya jangan kamu ikut akan jalanan syaitan, jalanan yang dihias oleh syaitan. Benda tu benda keji tetapi dihias oleh syaitan, nampak kata sedap, nampak kata elok. Maknanya jangan mengikut, jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, ini akan segala jalan hiasan syaitan. Apa makna hiasan? Maksudnya begini. Benda yang dikeji, benda yang keji tak kiralah perbuatan atau makanan. Perbuatan yang keji seperti minum arak, berjudi dan bercuri masalan. Atau makanan seperti daging khinzir, seperti arak dan sebagainya. Maka benda tu benda keji di sisi kita orang Islam, di sisi Allah Ta'ala benda tu adalah benda yang keji. Tetapi syaitan dia menghiaskan. Dia menghiaskan makna dia bagi nampak di dalam pandangan seorang kata benda ni adalah benda sedap. Arak tu benda yang keji. Tetapi apabila dihiaskan oleh syaitan terhadap seorang, dia nampak katanya arak ni ada benda yang sedap. Suka pula minum. Setengah daripada perkara itu adalah perkara yang keji. Kerjaan yang keji seperti berjudi masalan. Perkara yang keji yang dilarang oleh Allah, oleh syarak. Tetapi apabila syaitan tu menghiaskan, dia nampak katanya judi ni satu perkara yang comel, satu perkara yang baik. Untuk nak dapat duit banyak tu dengan secara berjudi. Tengok, contohnya begitu. Dia katanya untuk nak menghiburankan hati baik minum arak. Itu hiasan syaitan. Padahal benda yang keji, maknanya syaitan tu bagi nampak di dalam hati dia tu kata benda ni benda elok, benda sedap. Lalu tu dia nak ikut. Maka Allah Ta'ala melarangkan orang manusia jangan mengikut akan jalan syaitan, akan hiasan syaitan yang menghiaskan akan benda-benda yang keji, benda yang hina bagi nampak elok, bagi nampak sedap. Sebab syaitan dia tak menyeru, dia tak ajak manusia buat benda baik. Lepas tu kalau dia serukan manusia, dia ajakkan manusia buat maksiat, tetapi di dalam pandangan dia kata benda tu benda baik. Itu ingat katanya kena tipu mata oleh syaitan. Benda yang busuk, benda yang keji, yang hina tetapi dihias oleh syaitan. Seperti dibungkus dengan bungkusan emas ke masalan. Walaupun benda tu bangkai di dalam tapi nampak elok, nampak sedap sebab ditipu mata oleh syaitan. Maka kita kena tahu katanya yang syaitan bagi nampak kata baik pada elok, kata baik elok tu ingatlah kata itu hiasan syaitan. Yang sebenar adalah yang keji, yang hina. Begitu. Itu makna katanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan. Cara-cara syaitan, ajakan syaitan tu jangan kita ikut. Kenapa?
innahu aduwwum mubin. Ini ilat. Kenapa dilarangkan kita mengikutkan jalanan syaitan? Kenapa dilarangkan kita mengikut jalanan syaitan? Kerana innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya, kerana bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru yang nyata. Maknanya kerana syaitan itu seteru yang nyata bagi kamu. Mana seteru, dia adalah seteru bagi kita. Yang nyata oleh perseteruannya. Yang nyata, maknanya yang nyata oleh perseteruan dia dengan kita. Dia ada juga seteru, tapi di depan dia buat baik. Di depan dia buat baik, di belakang jadi seteru, ada juga. Jadi seteru yang paling takutnya, seteru yang tak nyata kata dia tu berseteru dengan kita. Tetapi syaitan adalah seteru bagi kita. Tetapi walaupun dia seteru, tetapi keseteruan dia dengan kita tu benda yang nyata. Kerana bahawa syaitan itu seteru yang nyata bagi kamu. Itu asal susunannya. Seteru yang nyata bagi kamu. Tapi nyata tak nyata tu, nyata katanya seteru yang nyata, nyata oleh perseteruannya. Tapi kena jaga sikit. Jadi maknanya orang-orang kita dah maklum katanya syaitan tu seteru yang nyata bagi kita. Tapi setengah orang tu tak nampak. Setengah orang tu ikut syaitan. Syaitan kata jangan solat, dia pun tak solat. Syaitan kata jangan puasa, dia pun tak puasa. Maknanya buat baik dengan syaitan. Syaitan kata satu, dia kata satu. Syaitan kata dua, dia dua. Syaitan kata hitam, dia hitam. Maknanya baik dengan syaitan tak jadi seteru dengan syaitan. Maka Allah Ta'ala kata firman di sini, syaitan itu adalah seteru kita yang nyata. Tapi nyata bagi orang yang mempunyai mata hati. Nyata bagi orang yang mempunyai mata hati. Dengan maknanya, syaitan ini terhadap orang yang nyata, orang yang tidak buta mata hati. Syaitan itu terhadap orang yang tidak buta mata hati. Mereka, orang yang tak buta mata hati itu jelaslah bahawa jelas bagi mereka bahawa syaitan itu adalah seteru yang besar. Orang yang tidak buta mata hati, jelas di sisi mereka bahawa adalah syaitan itu seteru. Dengan maknanya orang yang buta mata hati, dia tak nampak. Dia tak nampak katanya syaitan adalah seteru bagi dia. Bahkan dia nampak kata syaitan ni kawan baik bagi dia. Dengan sebab dia nampak kata syaitan tu kawan baik bagi dia, sebab tu apabila apa-apa ajakan syaitan, dia akan ikut. Begitu. Maka di sini pula Allah Ta'ala menyatakan kenapa syaitan itu seteru yang nyata. Kenapa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini nak nyata wajah. Nak nyata wajah katanya syaitan tu seteru yang nyata. Kenapa kata syaitan tu seteru bagi kita? Seteru yang nyata perseteruannya. Kenapa? Kerana dia tu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Hanya menyuruh ia syaitan akan kamu itu dengan perbuat kejahatan dan kekejian pada syarak. Kejahatan dan kekejian itu seperti zina, mencuri dan menyamun, membunuh. Itu kejahatan setengah daripadanya.
Jadi maknanya kenapa boleh katanya syaitan tu seteru adalah seteru yang nyata bagi kita sebab dia sebab dia banyak menyuruhkan kita buat benda yang jahat, buat benda yang keji. Dengan maknanya dia tidak bertujuan baik dengan kita. Syaitan tidak bertujuan baik dengan kita. Setiap-tiap orang yang tidak bertujuan baik dengan kita adalah seteru kita yang nyata. Maka kenapa tak nampak katanya syaitan tu adalah seteru jelas-jelas? Sebab dia suka menyuruhkan kita, dia ajakkan kita buat benda yang kejahatan, benda yang keji pada syarak. Dia tak suruh kita solat, dia tak suruh kita ikhlas pada solat, dia tak suruh kita ikhlas pada puasa, dia tak suruh kita keluar zakat dengan secara ikhlas. Dia suruh kita tak solat, dia suruh kita tak puasa. Kalau solat pun dia suruh kita tidak ikhlas. Dia suruh kita buat maksiat tu maksiat ni. Maka adakah dia bertujuan baik dengan kita? Jawabnya tidak. Tidak bertujuan baik. Maka orang kalaunya duduk di tahapnya begitu, siapa-siapa yang suka tengok kita jatuh di dalam kebinasaan, suka mengkhianatkan kita, suka hati kalau tengok kita jatuh dalam kesilapan, kesalahan, kena azab ke apa, maka itu adalah seteru kita. Kalau kekasih kita, dia tak suka tengok kita jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam kesusahan di akhirat, dia tak sanggup nak tengok. Itu adalah kekasih. Tapi syaitan macam mana dia layan kepada kita? Layanan kitanya, dia buat apa kepada kita? Dia ajak kita, dia suruh kita buat benda-benda yang keji pada syarak. Kenapa tak jelas lagi katanya syaitan tu adalah seteru bagi kita sebagai seteru yang nyata keseteruannya. Sekali lagi tengok dia katanya innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, hanya menyuruh ia syaitan akan kamu dengan perbuat kejahatan, dengan perbuat kejahatan, ini perkara-perkara yang berdosa kalau dibuat, dan kejahatan perkara yang berdosa, berdosa sebab buat atau berdosa sebab tinggal. Berdosa sebab buat seperti bercuri, minum arak, artinya berdosa sebab tinggal, seperti tinggal solat, tinggal puasa yang wajib. Maknanya menyeru ia syaitan akan kamu dengan perbuat jahat, dengan perbuat kejahatan, dikarenakan kejahatan tu berdosa. Buat perkara yang berdosa. Dan kekejian, kekejian fahsya, kekejian, itu makna kekejian, makna fahsya. Makna fahsya benda yang keji pada syarak. Benda yang keji pada syarak, mana perkara itu pada pandangan syarak adalah perkara yang keji. Perkara itu pada pandangan syarak adalah perkara yang keji. Walaupun pandangan manusia yang kafir nampak katanya perkara itu elok sekalipun. Seperti makan riba. Makan riba, sistem riba tu di sisi pandangan orang Yahudi, orang kafir, ada perkara yang baik. Perkara yang kena dengan cara-cara yang sepatut. Tetapi pada pandangan syarak adalah itu satu kekejian masuk dalam makai harta orang dengan salah, dengan tidak ada hak. Jadi kalau tanya apa perbezaan di antara su' dengan fahsyak? Su' dengan fahsyak kalau tilik kepada natijahnya berdosa kesemuanya.
berdosa ke semuanya. Buat benda su' pun fahsyak pun satu. Tetapi kenapa panggil fahsyak? Kenapa panggil su'? Kenapa panggil kejahatan? Kenapa panggil kekejian? Uh, hmm. Jadi maknanya dia su' jahat. Jahat ni maknanya pada pandangan akal kita dikira katanya benda tu benda jahat. Pada pandangan akal, tilik kepada pandangan akal tu adalah benda tu benda jahat. Keji tilik kepada syarak mengkejikan. Begitu. Setengah daripada perlainan di antara su' dengan keji. Setengah katanya umum khusus, banyaklah bahasanya di antara keji dengan kejahatan. Tetapi benda yang kalau soalnya adakah haram kedua, memanglah perkara yang haram. Perkara yang haram. Seperti kita katanya menipukan orang, mencurikan barang orang, menipukan orang, cakap bohong ke orang, rapas harta orang. Kalau kita kiranya tanya siapa-siapa sekalipun, dia nampak katanya benda tu benda jahat. Kalau tanya orang kafir pun, macam mana kalau nak curi harta orang, dia kata itu tak baik. Itu jahat. Macam mana kalau nak bunuh orang, itu nyanyi, itu jahat. Sebab kita katanya biasanya benda su' ni benda yang terpulang kepada akal pada asalnya, pada ghalibnya. Sebab tu orang kafir, orang Islam pun nampak kata jahat. Orang kafir, orang Islam nampak kata jahat. Seperti menipu orang, buat zalim pada orang, curi harta orang, merapas. Sebab tu kalau tengok undang-undang dalam negeri orang kafir pun salah. Itu adalah benda jasu. Kita nak bagi nampak dengan secara sepatah lalunya, jahat tu ialah orang kafir pun nampak jahat. Sebab biasanya guna dengan akal. Akal nampak tak elok. Seperti mencurikan, merapahkan, membunuh orang, menganiaya kepada orang. Itu su'. Sebab tu dalam undang-undang orang kafir pun salah juga. Dan adapun kekejian, kalau kita kira seperti makan khinzir, makan apa dia? Jenis binatang yang tidak dihalal, makan daging khinzir. Apa dia lagi? Makan riba, ambil duit riba. Maka setengah orang kafir, dia katanya, setengah diisi orang kafirnya makan daging khinzir, dia dia tak nampak kata jahat. Dia kata sedap pula makan daging khinzir tu. Tetapi kita ni apa dia? Kekejian. Makan benda keji. Sebab syarak hukum katanya daging khinzir tu najis mughallazah, ialah benda yang keji. Kita nak bagi nampaknya begitu. Biasanya kalau benda su' saat itu, benda jahat tu biasa orang kafir nak nampak kata jahat juga. Tetapi kalau fahsyak, keji pada syarak. Maknanya pada syarak kira kata benda ni adalah benda yang keji. Walaupun kebanyakan, walaupun diisi orang kafir nampak kata baik elok sekalipun. Seperti minum arak, makan daging khinzir. Kalau setengah orang tu dia kata, setengah orang kafir tu dia katanya biasa benda itu. Tak bilang kata keji. Tapi pada syarak kitanya keji. Seperti berjudi, setengah orang tu dia orang kaya, orang kafir yang kaya-kaya, dia pergi kepada tempat untuk nak berjudi. Dia fikir katanya berjudi ni tidak berjudi yang sampai jadi mudarat pada ekonomi sendiri. Dia bawa duit, dia katanya dalam bulan-bulan tu dia sedang duit tu 10,000 untuk hiburan pergi main pada tempat berjudi.
Berjudi dia ni bukan nak dapat hasilan, dia nak suka-suka hati saja. Nak jadi hiburan, dia bawa duit 10,000 ke masal pergi ke tempat judi. Kalau kalah pun tak mengapa, kalau menang pun tak mengapa, sebab dia tujuannya nak hiburan hati saja. Maka di sisi pandangan mereka, berjudi itu adalah benda yang baik untuk nak menghiburankan hati. Tetapi pada syarak adalah perbuatan yang keji. Itu nak bagi nampak katanya kejahatan dan kekejian tu lebih kurangnya begitulah berbezaannya. Ala kulli hal, yang kejahatan, yang kekejian adalah berdosa kesemuanya. Maksud benda dilarang oleh syarak kesemuanya. Tetapi pandangannya begitu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nampaknya pada hari ini kita akhir kat situ pada kata wa an ta'lamu 'ala Allahi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Cerita pasal syaitan tu tidak habis lagi, nanti kita sambung balik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.